Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana nakiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan peluang pada kita pada malam Jumaat, dikatakan penghulu bagi malam dan penghulu bagi sihari, dikatakan raja malam dan raja sihari. Maka dengan sebab hari Jumaat ni juga Allah Subhanahu wa taala dah jadikan apa dia, yakni jadikan hari kiamat ataupun berlakukan hari kiamat pada hari Jumaat. Ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama pada malam Jumaat ni kita mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam Jumaat ni juga, hari Jumaat ni hari yang langit dan bumi saat itu sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan sebab hari Jumaat ni juga, sebab apa boleh langit, bumi dan makhluk-makhluk lain daripada arasy ilahi semua akan berkocok dan bergonyeh dengan sebab malam Jumaat dan pula hari Jumaat. Kerana mereka tahu kenapa yakni akan berlaku hari kiamat dan akan berlaku orang panggil kiamat ataupun akan hasil hari kiamat saat itu, yakni pada hari Jumaat. Sebab tu daripada bumi dan langit apabila sebut hari Jumaat, maka mereka saat itu bertepiklah berjerit. Kenapa? Mereka sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni takut berlakunya pada hari ini dah oleh kiamat ataupun oleh apa, yakni kita tahu masalah pecah bumi ataupun kita tahu bergepar bumi, lagi pula jatuhlah oleh langit saat ini berkeping-keping. Dengan sebab itulah daripada langit dan bumi dan arasy semua ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapa, kita nak bersambungkan daripada surah kita, surah Al-Mursalat, yakni surah yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ni daripada sumpah-sumpahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah taala bersumpahkan dengan angin. Dengan angin yang duk mempupukkan akan awal gi kepada mana tepat, daripada hilir gi ke hulu, hulu ke hilir, naik kepada jatuh. Ini Allah Ta'ala ta wal mursalati urfa, yakni Allah Subhanahu wa taala sedang bersumpah dengan angin-angin hak yang duk mempupukkan akan separuh dan setengah daripada awal, daripada hulu ke hilir. Dan pula Allah Ta'ala bersumpah pula dengan angin ribut. Dan Allah Ta'ala bersumpah pula dengan para malaikat Allah yang duk membawalah mereka itu, duk menuntun mereka itu akan awal yang di mana Allah Ta'ala kehendaki. Yang keempatnya, Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang duk turunkan dah daripada sisi Allah perkara yang nak menceraikan di antara perkara yang kebenaran dan perkara yang batil. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah pula dengan malaikat-malaikat hak yang waktu wahyu kepada para nabi dan para rasul. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudari yang disayangi oleh Allah, jadi marilah kita bersama-sama pada malam Jumaat ni, maka kita banyak mengingati ke Allah, dan kita penuhkan amalan-amalan ibadat kita, dan kita banyak mengingati ke Allah dan banyak ibadat kita, banyak menyunguk kita, banyak tasbih kita, banyak istighfar kita pada malam Jumaat ini. Ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari, hadirin hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut pada surah Al-Mursalat pada ayat yang ke-8, fa idzan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Apa maknanya? Daripada katanya dan firman Allah Subhanahu wa taala, faizan nujumu tumisat wa izas samaa'u furijat, maka apabila segala bintang-bintang saat itu tumisat, apabila diperhilangkan akan cahaya-cahaya di dalam bintang. Apa maknanya faizan nujumu tumisat? Yani faizan nujumu tumisat wa dhahaba diyauha, maka apabila segala bintang-bintang saat itu tumisat, yakni dibuangkan ataupun diperhilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cahaya yang ada di dalam bintang-bintang. Apa makna faizan nujumu tumisat wa dhahaba diyauha, dan telah hilanglah oleh cahaya-cahayanya, cahaya bagi bintang. Bila ni ibu bapa, yakni pada hari kiamat. Lah ni kita dok tengokkan bintang dan kita dok tengokkan bulan dan kita dok tengokkan cahaya matahari yang ada cerah dan cuacanya di dalam matahari dan ada di dalam bulan tu akan cahayanya, dan pula kita tengok juga bintang-bintang tu akan bercahaya. Jadi sebab itulah ibu-ibu bapa kita, daripada orang tua-tua kita dulu, apabila dia tengok bintang ketika tu ada lagi, bermakna kata ketika tu orang panggil boh saat itu tak habis lagi. Tapi apabila bintang saat itu sudah jatuh, bintang tikak 7T orang panggil, hak kita nampak di langit 7T tu, maka ia habis. Mana habislah boh itu pedomi ataupun petua daripada orang-orang tua kita, dan alamat dan tanda-tanda bagi kata habis boh. Bermakna kata kita tengok di dalam bintang itu ada cahaya, di dalam bintang itu ada seri, dalam bintang itu ada cuaca dia. Tapi orang-orang muka di laut pun macam itu juga. Maka mereka pedomi mereka saat itu berilmu dengan bintang-bintang ketika inilah. Apabila mereka saat itu pergi muka ke dalam laut ataupun dalam laut, mereka pedomi dan mereka berilmu dengan bintang-bintang ketika. Jadi pada hari akhirat, pada hari kiamat, makna kata bintang-bintang yang ada di langit, yang kita tengok cerah yang ada cahaya di dalam bintang, yang ada cuaca di dalam bintang, ibu bapa. Tapi apabila hari kiamat, hari fasli dan pula hari al-qada, maka hari ini dicabutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cahaya-cahaya bagi bintang itu. Fa izan nujumu tumisat, maka apabila bermula segala bintang-bintang itu dilipat akan dia. Makna gana, yakni dipenghilangkan akan cahaya-cahaya, akan cahaya cuaca bagi bintang itu dalam bintang. Supaya pelita lah, apabila kita katuk, maka cahaya di dalam bowl pelita tu, ia akan habis apabila kita katuk di suih dia. Kita mula kita buka suih, maka nampak cuacanya pelita, cerahnya meter pelita lah ni macam-macam. Ada cahayanya si cumpu, ada cahaya putih biasa. Maka semacam itu juga di hari akhirat ataupun hari kiamat, Allah Ta'ala akan perhilang dan Allah Ta'ala akan cabutkan cahaya cuaca di dalam bintang-bintang itu. Itu mana tak? Faizan nujumu tumisat wa dhahaba dhiyauha wa izas samaa'u tasadda'at. Itu mana tak? Wa izas samaa'u furijat, dan apabila segala langit-langit itu dibelubang akan dia. Furuj makna kata belubang. Apa makna tasadda'at? Makna belubang, dah langit tu jadi belubang. Ni akhir zaman ni. Ni hari kiamat ni berapa? Lah ni kita dok tengok langit tu tak ada belubang lagi. Langit saat itu tak ada bergetar lagi. Tapi di hari akhirat, hujung-hujung di akhir zaman, maka langit tu jadi belubang. Dan pula di dalam bintang itu Allah Ta'ala buangkan akan cahaya-cahaya dia. Seperti juga Al-Quran itu dibuangkan, diperhilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada huruf-hurufnya dan pula daripada tulisan-tulisannya. Itulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Marilah kita sama-sama mengingati, marilah sama-sama kita risau, marilah sama-sama kita renungkan kepada kejadian di hari ini. Bintang saat itu tak ada habis ke cahaya dia, tidak hilang ke cahaya dia, tu makna tawadhahaba dhiya'uha, makna cahaya bintang saat itu sedang ada lagi, cuaca bintang tu ada lagi, langit tu tak ada berubah lagi. Tu dia kata di akhir zaman dan pula hari kiamat, wa izas sama'u furijat, dan apabila bermula segala langit-langit di berlubang akan dia jadi berlubang kerana utus setengah-setengah keping-keping turun di atas kepala bagi manusia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna tu bintang dicabutkan cahaya ataupun dipandangkan ataupun memandang oleh Allah akan dia, dan pula langit-langit tu akan berlubangnya tasadda'at, yakni berlumbanglah ia langit. Yang lagi pula bergemparlah langit. Wa idzal jibalu tatayarat wa tanatharat, dan apabila bermula segala bukit-bukit itu, bukit bukau, gunung-gunung semua ni. Tu dia kata wa idzal jibalu nusibat, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila bermula segala bukit-bukit tatayarat, berterumbang ia. Terbang bukit jadi hancur lebu. Tuan kata wa tanatharat, dan berhancur ia. Bertumbang ia dan hancur ia bukit. Wasarat habaan, dan terjadilah ia bukit ni habaan, sebagai habu yang bertaburai. Apa habu yang bertaburai ni? Tadruhur riyah, yang mempupuklah akan dia akan habu yang hancur lebu daripada bukit dan bukau, daripada gunung-gunung ni, yang membawa dan mempupuk akan dia, mentiup akan dia ar-riyahu, oleh segala angin-anginnya. Ibu bapa yang dirahmati, kita tak sapa jen ni dah, tak sapa jen ni lagi, tapi kita makna kata tak lama kita nak sapa di sini. Jadi kalau kita tu umur panjang, kita boleh tengok. Tapi kita tak lah. Boleh-bolehnya. Sebelum pada Dajjal nak Ya'juj wa Ma'juj nak minta lah tu ambil umur kita lah. Kerana kita takut kita nak terima tak boleh. Lagi pula kita akan glewingkan iman kita dan gelecah pegangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta lah Allah Taala wal iyazubillah jauhkan daripada kita semua. Bintang itu dimemandangkan oleh Allah, dicabut akan cahayanya, dan langit-langit semua saat itu jadi berubah supaya hatak muh kita bata pecah-pecah. Sebab apa? Sebab luruh oleh wahnya, sebab jatuh tokau batu, sebab jatuhkan buah tu buah ni, maka pecah bata kita jadi berubah, dan pula bukit dan bukau gunung-gunung semua jadi terbang ia, hancur lebu ia, watanatharat, dan berhancur lebulah ia, dan pula bagi bukit sana wasarat habaan, dan terjadilah bukit dan bukau ini, gunung-gunung semua ni habaan, jadi habu. Habu sepuan ni lah. Habu mana? Habu kita ambil habu dapur. Maka kita saat ni lamung di tengah angin. Maka mempupuklah akan dia oleh angin-angin. Maka bukit ketika nak kita dah nampak cagak. Nampak berdepak-depak. Kalau kita tak kawasan kita ni Bukit Bilu. Kalau kita gilik Nera Bukit Budu. Kalau kita gilik nu Bukit Besar, Bukit Seka nu dah. Tapi di akhir zaman, pada hari kiamat, maka benar-benar ni akan berhancur lebu lah ia. Maka jadi habu yang bertaburai, yang mempupuklah akan dia oleh angin-angin ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pula saudara-saudari yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa izar rusulu uyyina lahum waqtun wa ajalun. Dan apabila segala rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala saat itu, jadi apabila rasul-rasul saat itu gapo dia? Jadi apabila rasul-rasul saat itu uyyina lahum, uyyina lahum, yang digapo? Yang dibangkit akan dia. Rasul yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, maka rasul-rasul saat ni uyyina lahum, ditakyinkan bagi rasul-rasul saat itu waktun, akan waktu, dan akan masa, wa ajalun, dan akan sakat saat itu. Rasul-rasul saat itu diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatkan oleh rasul-rasul saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasul saat ini dibangkitkan mereka itu untuk menyampaikan titah-titahan Allah, untuk menyampaikan hukum-hukum syarak, untuk menyampaikan beritaan-beritaan Allah, untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan surat kiriman daripada Allah. Rasul pada hari ini ni, hari kiamat ni, uyyina lahum, ditakyin, ditentu, ditotakkan oleh Allah bagi mereka. Jadi Allah Ta'ala menotak bagi Rasul, Allah Ta'ala menentukan bagi Rasul waktun, akan masa, wa ajalun, dan akan sakat teh lil fasli bainahum, untuk nak menceraikan bainahum, di antara rasul-rasul, wa bainal umami, dan di antara umat-umat bagi Rasul. Bagi umat-umat rasul-rasul saat ni tu, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala saat ni tu, dia saat ni itulah, dia saat ni tu, menentukan bagi rasul-rasul saat ni tu, menentukan apa? Yakni menentukan masalah apa dia? Yakni menentukan daripada Allah Subhanahu wa taala, menentu bagi rasul akan masa dan akan waktu untuk merasul saat itu apa dia? Uyyina lahum waktun, akan masa dan waktu saat itu, wa ajalun, dasakat teh lil fasli, untuk nak memperceraikan, untuk nak menyelesaikan bainahum, di antaranya, di antara rasul, wa bainal umami, dan di antara umat-umat mereka. Jadi lagu mana ibu apa? Jadi hari akhirat esok kita nak minta tolong siapa dia? Kita nak minta tolong kepada siapa dia? Dan kita nak minta tolong kepada dia. Kepada siapa dia yang kita nak minta tolongnya, kepada siapa dia yang kita nak minta bantuan, maka Rasul ni Allah Ta'ala ta'yin. Misalnya Nabi kita, maka Nabi kita lah ketika ni boleh selesaikan, boleh menceraikan, boleh gapo dia, yakni nak selesaikan masalah umat-umat mereka yang gapo, yang duk terlekat, ialah di padang mahsyar ataupun di padang mauqif. Sebab umat-umat bagi mereka, maka semua dibentangkan oleh Allah. Misalnya umat Nabi, maka dibentangkan di hadapan Nabi. Di hadapan umat-umat ni, dibentangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat bagi Nabi Isa, maka dibentangkan Nabi Isa di hadapan mereka. Dan pula umat bagi Nabi Musa, maka dibentangkan Nabi Musa di hadapan mereka. Ini makna gada. Maka rasul-rasul ni lah akan dibentang, ditakyinkan bagi mereka oleh Allah akan waktu dan masa untuk nak menyelesaikan. Kenapa? Kerana setengah daripada mereka kata, ya Allah, amba duduk atas dunia, tak ada orang royak, tak ada orang mengajar, tak ada orang mengajak kepada engkau, ya Allah. Ni manusia yang kecek di pada mahsyar. Sebab setengah-setengah tu bermacam-macam meroyak hari tu, ibu bapa yang dirahmati Allah. Saudara-saudari hadirin, setengah-setengah saat ni duduk di dalam kelai kabut, setengah duduk dalam aliu, setengah saat ni tu duduk dalam gapo, duduk dalam darah, dan setengah saat ni tu duduk tengah panas, setengah saat ni tu wal tafatis saqu bisaq, dan pula duduk bertindih-tindih di antara mereka. Maka siapa dia nak menyelesaikan benda-benda ni? Semua itu daripada rasul-rasul mereka akan menyelesaikan daripada mana mereka. Mereka ni hadap ke mana? Putusan dia kepada syurga ke ataupun kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makna katanya uyyina. Wa izar rusulu uyyina lahum waqtun wa ajalun bainahum lil fasli bainahum wa bainal umami. Dan rasul itulah orang yang datang apa? Yang dapat mencerai, yang dapat menyelesai kata umat dia, supaya umat Nabi kita. Nabi kita kata amung ning tak lepas pada timbangan amalan, tak di atas mizan, tak di atas neraca, tak di atas pertimbangan, maka hitung-hitung amalan kebajikan maka letak setambung, maka amalan kejahatan letak banyak daripada kejahatan lagi. Maka siapa yang buat putusan? Mata kelul mana berat lik mana? Berat lik kejahatan ke berat lik kebaikan? Maka orang yang jadi buat putusan daripada hakim pada hari ini, orang jadi hakim, orang yang jadi menghukum, dan orang buat putusan kata mu ni orang baik dan mu ni orang soleh, dan putusan mu tu kepada syurga. Siapa dia jadi hakim bagi umat setiap umat? Ialah daripada rasul-rasul mereka dan pula nabi-nabi mereka, ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Sebab tu di hari ini kita kena banyak selawat di atas Nabi.
kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak win Nabi selesai kita, kalau kita nak win Nabi itu tolong kita, kalau kita nak win Nabi syafaat kita ibu bapa, maka kita di atas dunia lah sekarang banyaklah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hari ini tak ada siapa dia boleh menyelesai, ibu kita tak boleh menyelesai kita, ayah kita tak boleh tolong kita, di mana yang kita nak buat putusnya ke syurga ke neraka, ibu dan bapa tak boleh tolong, saudara mara tak boleh tolong, ayah kita tak boleh tolong, saing kita tak boleh tolong. Malaikat orang yang jadi hakim, Allah Ta'ala kebenaran hakim tika ni ialah kena kepada para rasul dan para nabi mereka saja. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di hari ini kita kena turut jinjak langkah ulama-ulama. Kita kena turutkan jinjak langkah ulama yang membawakan daripada persakaan-persakaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ulama Nabi katanya al ulama warathatul anbiya, bermula segala ulama-ulama yang sempurna itu yang membawakan pesaka yang makan pesaka Nabi, maka fok-fok ni lah yang nak boleh pimpinkan kita kepada Allah, dan demo ni juga akan boleh syafaat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka para rasul inilah yang boleh menyelesaikan waktu kita sesak, waktu kita berdesak, waktu kita lemah di padang mahsyar, dengan keadaan manusia bertindih-tindih, dengan manusia yang orang panggil bermacam-macam lah, berkelai-kabut, tindih-tindih kaki, aliyulah, gapo gitu ni, yang panah pun gitu ni, Allahu Akbar, bermacam-macam. Hak ni duk kerak lidah, hak ni duk kerakkan perut, hak ni duk cicir diri sendiri, hak ni duk pelaga kepala di batu, hak ni duk naik kuda, hak ni duk naik lembu, hak ni duk naik masjid. Bermacam-macam manusia, kelakuan-kelakuan manusia pada hari ni berapa. Sebab tu kita banyaklah nah adik-adik dan abai-abai dan pula nah saudara-saudara dan pula saudara-saudari, ibu bapa semua, marilah kita merenung dan kita kembali kepada Allah dan kita ingat pada Allah. Banyaklah selawat ta Nabi, lebih-lebih lagi malam Jumaat. Tuhan kata kalau siapa dia mudna selawat ke atas Nabi, Nabi pun ada sebeda, selawat atas Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat atas kita 10 kali. Kalau kita selawat atas Nabi 100 kali, Allah Ta'ala selawat di atas kita 1000 kali. Siapa dia selawat atas Nabi 1000 kali, maka orang ini gapo dilepaskan daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapa dirahmati. Siapa dia selawat atas Nabi 1 kali, Allah Ta'ala selawat atas dia 10 kali. Apabila selawat di atas Nabi 10 kali, Allah Ta'ala selawat ke atas dia, Allah Ta'ala rahmat atas dia 100 kali. Apabila dia selawat di atas Nabi 100 kali, Allah Ta'ala rahmat di atas dia, Allah Ta'ala kasih sayang ke dia, Allah Ta'ala kasihan belah dia 1000 kali. Apabila selawat di atas Nabi 1000 kali, dan Allah Ta'ala selawat atas dia 10,000, maka apabila seorang apabila dia selawat di atas Nabi 1000 kali malam Jumaat hari-hari, maka orang ini akan dilepas dan dinajah daripada siksaan Allah yang dikatakan api neraka. Ibu bapa wa amat ni, amal selawat hari ke hari. Nah, kita buat amal kalau 1000 kali, insya-Allah kita akan ditebuhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amal malam ni, patut siapa yang nak jumpa dengan Nabi, nah maya hajat 2 rakaat malam ni. Lepas daripada tu, nah kita baca ke selawat ta Nabi. Doa, ya Allah, mintalah aku boleh temu dengan Rasulullah, boleh aku tengok muka Rasulullah sekali belum pada aku nak mati. Maka aku tak ada boleh tengok sahabat-sahabat tu, tak apalah. Saya nak Abu Bakar kali tak boleh tengok Nabi sekali. Dia tak boleh tengok Nabi sehari, dia tak boleh duduk, dia risau, maya tak khusyuk, makan tak lalu, tidur tak jenuh. Ni sahabat ibu bapa. Sahabat radhiyallahu anhum ataupun ridwanullahu alaihim, mereka tak boleh tengok, tak boleh memandangkan muka Nabi, tak boleh memandangkan wajah Nabi. Mereka nak semaya tak khusyuk dah. Mereka nak minum makan pun tak sedap dah. Tidur tak jenera. Kenapa? Ingat ke Rasulullah. Nampak wajah Rasulullah sampai ke dalam hati. Makna diri Rasulullah berlari di dalam daging darah mereka. Lepas tu kita umat, sebab tu Rasulullah teriak satu hari di hadapan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi teriak. Maka sahabat tanya, "Ma yubkika?" Apa yang menangis akan dikau ya Rasulullah? Ni, sahabat-sahabat tanya. Satu hari Nabi duduk nengung, Nabi teriak.
Nabi menangis. Maka sahabat tanya, ma yubkika, apa yang menangis akan dikau ya Rasulullah? Apa yang menteriak akan dikau ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku rindu kepada kekasihku. Nabi kata, ashtaqu ahbabi, aku rindu kepada kekasih aku. Lepas tu sahabat tanya kata, alastum, adakah tidak ada aku ni? Alasna, adakah tidak ada kami? Ahbabak, kekasih engkau ya Rasulullah. Rasulullah kata lah. Pasal apa dia? Pada masa sahabat dulu, Rasulullah menangis. Apabila Rasulullah menangis, sahabat tanya, ya Rasulullah mu menangis apa hari ni? Rasulullah tak, aku ingat dan aku rindu kepada kekasihku. Lepas tu sahabat-sahabat pun kata, fak kami ni alasna ahbabak, aku ni dan kami ni bukan daripada kekasihmu ya Rasulullah. Rasulullah jawab, la bukan. Mana kekasih engkau ya Rasulullah? Kekasih aku ni saat ni tu dah. Orang ni dia ingat kepada aku. Dia ingat pada aku. Dia menyebut pada aku, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia sebut akan aku. Tapi dia tak pernah tengok aku. Dia tak pernah kelih aku semacam fuak mong. Tapi dia ingat pada aku. Dia sebut pada aku, inilah kekasihku. Siapa dia? Daripada umat akhir zaman ini. Daripada umat semacam kita. Dia ingat ke Rasulullah. Ini Rasulullah mengakukan kita daripada kekasih dia ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati. Rasulullah ingat pada masa 1442 tu, Rasulullah pernah ingat dah kita. Rasulullah rindu dah pada fuak kita. Tapi fuak kita adakah rindu pada Rasulullah? Malai jemaah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Adakah kita tu rindu ke Rasulullah? Kita dinamo kekasih Rasulullah dan kita dinamakan orang panggil nah keluarga Nabi. Sebab tu Nabi katanya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kalau kira di dalam bab doa, bukan masalah bab keluarga. Kalau bab nasab kena pada Banu Hashim wa Banul Muttalibi. Tapi kita kalau kira pada bab doa, maka kita termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam fi babid doa, bukan fi babin nasab. Kalau bab nasab, bab zakat kita tak termasuk dalam keluarga Nabi, tapi kalau kita dalam bab doa, yakni kita masuk dalam keluarga Nabi. Ini ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, kita mujurlah. Mujur sangat-sangat kita jadi keluarga Nabi, masuk dalam bab doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masuk dalam keluarga Nabi pada bab doa. Lepas tu Rasulullah saat itu Allah dia teriak kerana kita. Pada masa dia hidup dulu, dia teriak kerana kita. Dia menangis kerana kita. Dia sayang kepada kita. Dia rindu pada kita. Sahabat-sahabat aduk sekali, dia kata nak, bukan kamu daripada kekasihku, bahkan kekasihku daripada umat akhir zaman. Dia duk ingat kepada aku, dia duk teriak pada aku, dia duk apa sebut kepada aku, bahkan dia tak pernah tengok muka aku. Ini ibu bapa, nah. Sebab itulah banyak berselawat, nah. Selawat malam ni wisapa 1000. Aduk saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ataupun kita buat amal selawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selawat Fatih ni makna kata bagi siapa yang duk terlekat di dalam khija. Siapa dia yang duk sumat le khija. Khija tak najah, khija tak nak tagih. Khija saat ni tu orang panggil tak jadi. Maka kita bacalah selawat Fatih tu banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq. Wahai Allah, minta merahmat di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa dia? Al-Fatihi lima ughliq, yang membuka akan barang yang diterkocikan akan dia. Ibu bapa dirahmati. Lagi pula yuqalu li ayyi yaumin azimin ukhiratir rasul. Bagi yang mana ke hari azimin yang amat besar ni,
Bagi yang mana hari yang amat-amat besar, ukhiratir rasul, ditelewatkan akan rasul bagi mereka. Dipelamatkan akan rasul mereka sebab setiap-tiap umat maka Tuhan panggil. Moga fok setengah-setengah pada kafir-kafir musyrikin kata, ya Allah, kami tak ada rasul, fok tak beriman kepada Allah, fok tak buat amal ya Allah, tak ada riwayat kami sepok kita lah ni. Ulama tak ada riwayat kami, ulama tak ada suruh ajak kami semaya, ulama tak ada cerita mana sah mana halal, mana haram mana halal, mana sah mana batal, tak ada. Lepas tu di zaman tu siapa dia? Tuhan hatta kalau ulama zaman kita siapa dia di hari ni? Dah. Mu tak tahu ya Allah, hamba jahil mu tak reti buku semaya. Pas ulama ada dak zaman mu dia kata tak ada. Hei sungguh kedak malaikat mu cuba pergi tanya ada ke tak ada? Deh. Kalau misalnya masa kita ni babak Espanyol, hanya di makruh tempat kita, baba zik pada pusu masalah. Daripada tok guru tua lagi mana? Daripada tok guru yang lain pada baba mak taksik ke apa ini. Pas zaman kita fok ni ada, tapi kita tu ya Allah tak ada ulama datang pada aku ya Allah, tak ada ulama mengajar aku, maka akhirat esok Allah Taala tu zaman siapa? Zaman baba Espanyol masa. Maka Allah Taala datang baba Espanyol, cuba royak dia. Sungguh kamu tak ada royak hai baba Espanyol? Adakah mu tak ada royak Tok Guru pada dia? Tok Guru kata aku sudah royak dah. Aku sudah ajar dah. Aku royak pahala ni lebih lagi daripada YouTube dan pula laisuk lah ni. Maka dia kata tak ada siapa dia royak dia. Maka akan dibentang macam tu juga daripada para rasul. Maka dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala setiap-tiap umat tu untuk nak mencerai, untuk nak selesai daripada masalah-masalah mereka. Kenapa? Ukhirat, ditakhirkan akan mereka itu, dipelewat akan segala rasul. Kenapa? Liyaumil qada'i wal fasli bainal khalaiq. Kerana hari untuk buat keputusan. Hari ni hari mahsyar, hari kiamat. Hari ni lah buat keputusan. Hari Allah Ta'ala buat keputusan. Hari Allah Ta'ala menghukumi. Siapa dia betul, siapa dia tak betul. Siapa dia benar, siapa dia tak benar. Siapa dia saat ni tu orang panggil dia tu benar di atas akidah yang benar, akidah tak benar. Lo ni duk balah mung ahli sunnah, ku ahli sunnah. Mung bukan ahli sunnah, aku ahli sunnah. Duk balah pergi mari atas muka bumi ni. Duk balah mari di atas dunia ni. Kawai ahli sunnah. Demo tahai, mung bukan ahli sunnah. Demo tu ahli sunnah. Aku ni ahli sunnah. Demo tu bukan ahli sunnah. Duk balahlah buku amalan. Duk balahlah maksud Allah. Kawai betul, demo tak betul. Maka pada hari kiamat ni, hari mahsyar ni lah, bagi rasul-rasul dan para ulama-ulama, maka ulama dan rasul inilah Allah Ta'ala bentangkan di hadapan umat-umat sebagai buat keputusan nak umpuk negapa hukumi Allah, siapa dia ke neraka, siapa dia ke syurga. Sebab itulah seorang-orang yang duduk di pada mahsyar tanam, liyaqdi rabbuna, liyaqdi rabbuna rabbuka, liyaqdi rabbuka alaina. Kata setengahnya liyuqda alaina rabbuk, supaya dihukumkan ke atas kami, hei Muhammad. Kata fok-fok kafirnya, Rabbuk, oleh Tuhan engkau. Liyuqda alaina rabbuk, supaya menghukumlah ke atas kami oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Tak agak duk dah kafir Quraisy kata. Tak agak duk dah umat daripada umat Nabi Isa dengan kau ke Isa, dengan kau ke Allah. Tak agak duk dah pada umat Nabi Musa dengan kau ke Musa. Maka dia kata minta hukumlah ke atas kami ni oleh Tuhan engkau. Tak agak nak duk dah. Cuba kita koyah. Koyahnya Allah, setengah orang tu duk kena gitu. Mana tak tangi duk belengu gitu. Setengah orang duk berbelenggu di kaki. Setengah orang saat ni tu dah kena duk belangkau kepala di batu, pecah gah, jadi klik semula. Setengah seorang tu duk kerak lidah sendiri. Maka darah yak gelemek, darah yak mengalir, darah yak bersembuh. Maka duk lagu ni lah beribu-ribu tahun. Maka setengah kata, ya Allah, hei Muhammad, minta menghukumlah ke atas kami oleh Tuhan engkau. Kami tak agak duk dah dengan panah, dengan letih, dengan penat, dengan tindih-tindih, duk di dalam aliyu, duk di dalam peluk Allah. Kami tak agak duk dah. Minta lah kok mana-mana. Kalau Tuhan nak putus kena kau dengan kau lah. Kalau nak putus syurga lah. Kami tak tahan dah ni. Tak agak nak duk.
Ya gamukkan sedap lepas pada pada mahsyar saat ni apabila Tuhan buat putusnya dia tu kalau dengan kau dia sedap teruk pada ni lagi tapi nak royak kata berdesaknya bersumatnya berlelahnya berletihnya berpenatnya di pada mahsyar saat ni bersangat-sangat berkelai kabut maka setengah-setengah katanya liyuqda alaina rabbuk supaya dihukum ke atas kami oleh Tuhan engkau ya Muhammad dah mintalah hukumlah kalau ngaku lah kalau syurga lah maka hari ni sebab apa dipelewat supaya Allah Ta'ala nak berhukum dan Allah Ta'ala nak buat keputusan wal fasli dan pula nak mencerai dan nak menyelesai di antara manusia hari inilah. Sebab tu nak contohnya kalau di hari ni orang biasa belaga lemu, ilmu belaga. Ilmu belaga, maka ia belaga lemu halah dan benih kadang-kadang benih kadang-kadang kalah, maka lemu setiap ekor hak dia duk belaga maka hari akhirat esok Tuhan bangkit lembu tu sekali lagi. Tuhan bangkit lembu tu sekali lagi supaya apa? Apabila ditimbangkan di pada mahsyar, tak amalan di neraca hitung amalan, maka amalan wajib ke tak ada masalah hakmu ni hakku, semayang hakmu dah ni, malaikat dah hakku. Atas sebab, dia lupa dah, hakmu enggak dah, hakku, dia nampak. Buat data gambar, nampak rupa semayang, mu dah ni, hakmu dah. Atas sebab, hakmu dah, hakmu. Tahlil malam jemaah, hakmu dah, hakmu ni. Kita gay, lepas tu duk mari amalan kejahatan tu baik supaya gambar kita tengok letter tu, tu baik gambar gitu. Gambarmu, hak ni mu belaga ayah dak dulu ni. Ayah dia duk belaga ni. Siapa dia duk belaga lemu? Bukan mu kan ni hai Mamat, bukan mu hai Dollah, bukan mu hai Yusuf. Dek. Dok. Hai dok kok mana malaikat kata? Lepas pada tu Tuhan bangkit pula lemu hak dia pernah belaga di atas dunia, bangkit supaya apa? Supaya nak wi keadilan, lemu hak dia belaga bobak siapa berdarah pori tu ni cabuk tanuk patah tanuk, maka lemu kata nak Allah Taala tanya, lemu sebenarnya ke tuai saat ni tu belaga mung pada masa atas dunia dulu, maka lemu kata ya Allah, dia pera bukan sekadar pera dak, dia pergi belaga, dia pergi berjudi ya Allah. Maka inilah putusan Allah, kata demo ni biasa belaga dia, lepas pada tu dengan hukumnya kata dia belaga lemu, maka sepah pada Tuhan tanya siap-siap dah, maka Tuhan kena peracurkan lemu saat ni tu jadi sebagai tanah yang bertaburai, maka tuai yang belaga lemu ni lah dia akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak diampunkan dan pula tak disyafaatkan oleh nabi-nabi mereka semacam kita, tak disyafaatkan oleh tok guru kita dan pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tempat kita ialah di dalam neraka jahanam. Fi jahannam, makna kata masiruhu, tempat kejadian dia, tempat berkekalan ialah di dalam neraka. Inilah ibu bapa. Patu bagi fok-fok wahi pik tanah orang, wahi mik tanah orang, maka akhirat esok ni mau nak royak nah. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi siapa dia pernah duk kepik tanah orang, duk hipik tanah orang, wahi duk mik tara orang, maka di hari ni bagi tuai tanah duk tepi tu pasti kena royak dia nah. Kalau kita tak royak, kita sakut akhirat. Pasti kita wajib kita kena royak. Sebab tu daripada hukum fiqh, wajib kita nak panggil betulkan tanah tu. Tanah misalnya kita tak ambil di Panseta ni, gisuk Panseta sana, tara siap dah. Tapi ianya masuk selidi weh, selidi getah. Masuk kodak sedepa, ambil di pala ni, selidi. Kita pun panggil, tanah ni sungguh ti ni. Kalau tengok surat tanah ni, tanah dia betul dengan jadi cerang lagu ni. Kita kena royak dia. Ya tak ada lagu ni, asal lagu ni dah. Cuba mau tengok surat tanah. Surat tanah tak boleh kira ni, tanah kawai beli lagu ni dah. Tapi ya hipik dah. Kita kena royak, mu nak hatam, mu nak betul, tak say betul. Kalau mu tak say betul, maka aku tak jamin dah akhirat esok aku tak ada nak dah tanah ni. Kalau mu nak betul-betul tah dunia. Tapi akhirat esok kalau mu tak say betul lagi, akhirat esok serah pada mu Allah Ta'ala, mu akan terima hisabuhum ataupun hisabuka ala Allah. Hisab kamu, hitung dengan kamu tu di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu bapa. Apa tu? Duk pikulah akhirat esok di pada masa. Nampak sengit tunggang weh. Pikul tanah tu kodah kata sedepa. Tapi sedepa tu mik pada bombing tamu, bombing kedua, bombing ketiga, bombing keempat. Duk pikul tah bahu nampak sengit tunging. Duk cari tuai. Misalnya ipik tanah kita nama Dollah.
Lepas tu tuai tanah hak tepi hipik pagar tu nama Yusuf. Maka you duk cari Yusuf saat ni tu sengit tunging di akhirat esok. Cari apa? Cari nak hantar klik tu tanah tu. Sengit tunging, sengit bahu jadi sengit sebelah. Kenapa? Kerana duk pikukan tanah 7 lapis, nak cari tuai Yusuf saat ni tu. Nak pergi minta maaf, nak pergi hantar klik. Padahal jadi gapo lagi dah. Hasil gapo lagi dah ibu bapa. Gapo lagi dah. Tika ni Yusuf aku tak mau dah. Aku ya dah ke dunia dulu. Aku tak sedar kalau nak betul-betul tah dunia, akhirat aku tak tua sengit tunging, bahu sengit sebelah. Supaya juga fuak bini 2, bini 3 ibu bapa. Ni buku fuak bini, sungguh kata bini 2, bini 3 tu boleh. Bini 2, bini 3 tu boleh, tapi kismah tu kena betul. Nikah awak boleh duduk mak muda, kan juga mak muda semata. Tak ada klik lah mak yang pertama, mak gapo, mak tua, mak tengah. Tak ada klik. Duk klik sini, mak muda. Nantilah fuak bini 2, bini 3. Tapi kismah giliran tu tak betul. Nantilah bahu ya sengit tunging di akhirat esok. Maka yang gitu tutup dakwah nak pergi minta maaf mak tua takut tak sedar. Mu tanggung baiklah sebab tah dunia muak gile ke tak betul dah. Muak gile ke tak betul dah. Muak gile ke tak sama dah. Aku tak mau dah. Benda ni mu tanggunglah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa bagi fuak bini 2, bini 3. Tapi ayat maita fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba'. Maka berkahwin kamu akan barang akan perempuan yang terbaik bagi kamu. Boleh nak bini 2, boleh nak bini 3. Mata balakum minan nisa masna 2 orang, wa berapa wasulasa dan 3 orang, wa ruba dan 4 orang. Boleh. Tapi kena wak jadi samalah. Wak jadi betul lah. Kalau kamu wak tak betul, kalau kamu wak tak comel, maka mungtu akan ditanggungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika apa ni? Liyaumil qada'i wal fasli bainal khalaiq. Ni malu tak ada kena kecek dah. Malu tomong ni buat kerja tak betul. Tuhan tanya, malaikat tanya, mung gilir tak betul, mung hipik tanah orang, maka daging muka tak ada kena kecek orang sawak yo dak pai kita tu. Ya, manusia nanti mamak ning, nanti dolah ning dok tah dunia hipik tanah orang, daging muka luruh bobak. Jadi klik semula ibu bapa. Luruh semula, jadi klik semula. Hak ning tempat sakit ni. Kalau jadi kita terlurus sekaligus tak jadi tak ada apa dah. Wa ma a'lamaka ayyuhal insan, dan apakah yang mengetahui akan dikauhi manusia, ayyu syai'in huwa yaumul fasli wa shiddatuhu wa hauluhu. Yang mana ke sewaktu ia hari yang perceraikan akan manusia, hari wak putusan manusia, hari menyelesaikan masalah manusia, syurga kah dia, neraka kah dia? Deh. Maka hari ini dikata sangat-sangat bersangat tersusah, sangat-sangat haru-haru weh, sangat-sangat dahsyat, lagi pula haru-harunya pada hari ini ibu bapa yang dirahmati. Tuhan katanya, ni Tuhan katanya, halakun azimun fi zalikal yaumi lil mukadzibin. Kebinasaan yang amat-amat besar pada hari dimainkan itu, pada dimainkan itu hari lil mukadzibin, bagi orang-orang yang bakit dustakan bihazal yaumil al-maw'ud, dengan hari yang dijanjikan oleh Allah, orang yang bakit bahaungkan, maka hari inilah kebinasaan yang amat-amat besar. Ibu bapa, kita nak buat sedia gapo yang untuk kita nak pergi sana. Gapo dia yang kita nak pergi sana, gapo dia yang kita nak cedek untuk kita di hadapan Allah, tepat orang panggil yaumil qada wa yaumil gapo al-fasli, hari perhukumnya oleh para rasul. Kata kita ni ke syurga dan kita ni neraka, dan kita saat ni tu nak ke mana keputusan kita. Sebab itulah kita semua ibu bapa banyaklah selawat ke Nabi, banyaklah baca Quran di jalan ni. Duk saja-saja astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak istighfar dengan Allah. Sebab kita tak silap dan tak lepas pada salah dan silap. Sebab tu ulama tak al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tak lepas daripada apa? Daripada salah dan terlupa. Sebab apa kita panggil manusia? Sebab kita daripada lapan nasya yang sah, insanan. Nasya. Mana apa nasya lalada apa? Nasya luah Arab.
Nasia yang sa-insan. Sebab apa panggil nasia yang sa-insan? Yakni manusia ni daripada lafaz nasia yang sa-insan. Makna nasia kalau kita jemuh balik bahasa mari ke Melayu, yakni lupa ia seorang. Makna insan ni makna kata benda ke apa? Manusia yang Tuhan gelar ni makna kata orang dan tak lepas daripada lupa dan salah dan silap. Tu insan. Makna la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Dia tak akan lepaslah daripada kesilapan, dia tak akan lepas daripada kesalahan. Tu makna insan daripada nasia yang sa insan. Makna kata seorang itu tak akan lepas daripada salah dan silap. Nah, apabila kita tahu dah diri kita tak lepas daripada salah dan tak lepas daripada silap, maka kita kena jaga-jagalah. Kita kena intibahlah ibu bapa. Kena jaga-jaga semua dah. Banyaknya tertipu daya. Banyaklah masalah akhir zaman ni. Fitnah-fitnah. Nah, sebab tu Nabi kata kerana kita baca pada satu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Ni. Jadi Nabi SAW sebeda daripada satu hadis. Daripada satu hadis Nabi ada sebeda kata man qara'a ayatal kursi. Barang siapa yang bacalah ia akan ayat kursi. Ayat kursi itulah kita dah baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ya baca ayat kursi. Baca tu bila ayat kursi ni? Dubura kulli salatin maktubah. Apa? Mengiringi. Ataupun selepas daripada tiap-tiap semaya fardu. Dia baca ayat kursi saat ni setiap-tiap kali lepas semaya fardu. Lam yamna'hu. Nescaya tidak menegahlah akan dia akan seorang. Tak menegahkan seorang itu. Min dukhulil jannah. Daripada masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tak menegahkan seorang daripada masuk syurga Allah ta'ala. Illa ayyamut. Malaikan bahasa dia tu tidak mati. Sebab gapo menegah daripada dia tak masuk syurga? Dengan sebab dia tak mati. Sebab mati itulah illa ayyamut, malaikat bahasa mati. Mati itu duk menegah tak boleh masuk syurga. Sebab itulah ibu bapa mau nak royak deh. Dan saudara-saudari yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat semua, wa amalah lepas semaya ayat kursi, patu baca tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang panggil syaitan dia ada dua. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Syaitan jin, ia takut kepada ayat kursi. Dan syaitan manusia, ia takut kepada kursi. Mana? Syaitan jin, ia takut kepada ayat kursi. Ia takut tujuh mana? Tujuh apabila kita baca ni nak ajar. Dan ni amal nak cerita. Dan amal nak royak kepada ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan saudara-saudari yang disayang Allah. Orang baca ayat kursi, nama nak royak. Baca tiap-tiap kali pas maya. Nabi kata siapa dia man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak menegah akan dia daripada masuk syurga illa an yamut, malaikat besar tak mati. Dengan sebab tak mati tu dia tak boleh masuk syurga. Apabila mati pak terus dia kepada syurga Allah Taala. Baca lepas tiap-tiap kali pas maya. Jangan gaduh bangun ibu bapa yang dirahmati. Saudara-saudari lepas maya ustaz kalau nak main telefon pun tak tepi lu. Tak tepi lu telefon tu. Tawajuh dulu kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu mullah tu dalam kita lepas maya baca nak. Ya Rabbi ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu. Ya Rabbi ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu. Ya Rabbi ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahiltu. Baca ni. Ni mula tu dalam kita daripada Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Dia baca lepas maya. Ya Rabbi ana zalamtu. Wahai Allah, wahai Tuhanku. Ana zalamtu. Aku ni zalim diri sendiri ya Allah. Wa ana asa'tu. Dan aku ni sangat jahat ya Allah. Aku ni orang jahat ya Allah. Wa ana jahiltu. Dan aku ni jahil ya Allah.
Lepas pada tu bacalah, nak baca mana laginya? Nak baca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Lepas tu baca ayat kursi, baca Allahumma ajirna minan nar ataupun Allahumma ajirni minan nar. Baca belum ada tu la ilaha illallah wahdahu la syarika lang lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Lepas pada tu baca Fatihah, lepas tu baca ayat kursi. Baca ayat kursi, baca wijad bismillah wakah. Baca nak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Dua, lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca sini. Sini tepat hatu setan ya takut. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tapi syarat kita baca ingat ke Allah Taala sepenuh-penuh, maka ayat kursi kita tu ya jadi hikmah. Ayat kursi kita ya jadi ubah. Ayat kursi kita ya akan jadi gapo? Pagarkan kita. Tapi syarat kita baca kena ingat kepada Allah Ta'ala sepenuh-penuh. Apabila kita baca ingat kepada Allah Ta'ala penuh-penuh. Apabila sampai pada wala ya'uduhu hifdhuhuma, jin dan syaitan ia akan terbakar. Ataupun jin manusia, apabila ia jin manusia tu jin-jin hatu setan ia takut pada ayat kursi. Adapun jin manusia ia takut jatuh kursi. Ia khafu fuqdan al-kursi. Tu jin manusia ia takut bukan takut pada ayat kursi, takut pada jatuh kursi. Tu dia. Bacalah ayat kursi setiap-tiap kali. Lepas tu, makna perniagaan kita tak akan rugi. Mana kata thalathu tijaratin, yakni 3 daripada perniagaan la ta'rifu al-khasarah, yang engkau tak kenal dan engkau tak terdapatkan rugi. Nego 3 perkara ni tak rugi berapa. Kalau kita nego barang rocek, ya ada rugi. Kadang barang punah, tepung punah, air punah. Kadang-kadang kita nego kerak, kadang-kadang kita basi tak kena, maka rugi ketika kita pergi jual di muhasab. Kadang-kadang jual dia, kadangnya kerak hak putih dah pergi jual kepada kepada tokel, pada talak saat ni tu, maka orang ambil harga murah, makna rugi. Tapi perniagaan 3 perkara tak rugi. Thalathu tijaratin la ta'riful khasarah, yakni 3 perniagaan yang engkau tak boleh tahu kata rugi, tak rugi sekali-kali. Mana? Ini mau nak royak ibu bapa dan kita genung-genung malam ni. Yang pertama sekali, klik wa amma ayat kursi amma ayat kursi jangan berhenti. Hari ni banyak demo talipunnya. Setengah tu buat talipung hapsa aku harga apa. Banyaknya deh. Lepas tu makna kata kita nego tak siwi ugi. Pertama sekali, gapo dia pernega? At-tilawah. Yakni kita membaca akan Al-Quran. Maka baca Quran setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam, insya-Allah tak rugi dalam perniagaan kita. Yang kedua, hak nego tak rugi as-salah, yakni kita semaya fardu 5 waktu. Semaya sunat kapit waktu, semaya sunat hajat, semaya sunat taubat, semaya sunat isyraq, semaya sunat awabin, semaya sunat duha, semaya gelicih waktu, gelicih matahari, semaya sunat wudu, semaya tahiyatul masjid. Allah, sunat-sunat ni orang panggil perniagaan yang tak merugikan bagi kita. Yang ketiga, semak apa? Orang panggil perniagaan kita tak rugi lagi. Gapo dia? Al-infaqu, yakni kita nafkah, kita sedekah setiap-tiap hari. Ibu bapa kita sedekah, sedekah setiap-tiap hari. Maka Tuhan katanya, qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala firman katanya, innal ladzina yatluna kitaballah,
sesungguh orang-orang yang bacakan kitab Allah, yang bacakan Al-Quran, wa aqamus salah, dan dia mendirikan semaya, dia tunaikan semaya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan dia belanjakan daripada barang yang merezeki kami akan mereka itu sirran di atas jalan sembunyi wa alaniyah. Tapi dia semaya, dia baca Quran, dia semaya, dia belanja di jalan Allah, dia nak pada gapo sirran di atas jalan sembunyi wa alaniyatan di atas jalan kenyataan, dia nak gapo yarjuna tijaratan, yang dia berharap-harap daripada Allah Subhanahu wa taala akan perniagaan lang tabur, yang tidak ada kerugian. Adapun kita negokan masalah tah dunia, negokan masalah kedaroce, negokan motom, negokan getah, negokan kerap, nego dia, hak ni ada rugi. Adapun perniagaan kita baca Quran dan perniagaan kita semaya dengan Allah, perniagaan kita infak, insya-Allah perniagaan ini tak ada kerugian, ibu bapa dirahmati. Sebab itulah amo nak masuk sikit nak qada tu dulu malam ni. Insya-Allah kita akan baca pula sambung. Dan kita nak bacakan soalan-soalan. Apa tu bagi ibu bapa kita yang suka nak learning ni. Amo duk buat masjid, nah amo nak royak sikitlah. Bagi saudara-saudara kita tu ada tanya tu mailik banci tu berapa. Lepas tu kita tengok dalam setaban seksa ponok cara saat dia ada dalam tu nah. Mailik banci saya tu ada siap-siap ada setaban ponok cara saat tu nah. Mailik banci tu ada siap-siap ada 932021. Gitulah kita tengok di dalam setaban seksa ponok cara sak punjawi ada sebut ada royak dalam tu dan pula akor dan pula mailik banci dah situ nah. Mon royak sini tak ingat ke takut silap akor nah. Maka bagi ibu bapa kita wasa nak khairat, bahasa nak infak, bahasa nak belanja di jalan Allah, perniagaan yang tak rugi, maka di hari ni amo dah buat masjid, hak mulai esok dah marai, dia tengah duk naik dah. Dah lagi pula hak demo duk wi tu kita buat tapak apa siap lah kodah, buat kang sudah lah ni kita duk nak tie. Maka bagi ibu bapa belanja earning dia akan tak rugi. Orang panggil perniagaan yang tak rugi sekali-kali. Bagi siapa dia yang suka daripada peminat-peminat kita semua, daripada penonton-penonton kita saudara-saudari yang dirahmati, siapa dia wasa suka nak kerak kepada masjid, maka masuk dalam bilik banci saya tu tanakan kuruntai tu nah. Siapa dia wasa suka lah, wasa suka bukan paksa dak tu. Bagi kita duk ngaji dah, duk belajar dah. InsyaAllah nah. Kita buat amal, lepas tu kita belanjalah sekut dua kok. Hak ni orang panggil sebagai jadi bank kita di akhirat. Lepas benda ni akan gapo tak jadi rugi bagi kita. Dan hak kita sebut saat ni tu, hak perniagaan tak rugi, tidak ada khasarah, yakni perniagaan, yakni kita bacakan Quran dan perniagaan kita semaya segala semaya fardu, sunat kapit waktu, semaya masuk masjid, semaya selepas pada wuduk, maka ini tak rugi bagi kita. Dan setengah daripada semaya gapo amalan yang orang panggil perniagaan yang tak rugi lagi, tak ada kesarah, tidak ada orang panggil apa, tak ada bergerak, yakni amalan kitanya sedekah infak di jalan Allah. Maka dia mau tanya soalannya, apakah wirid lepas pada semaya? Nah, mau nak jawab amalan setengah-setengah sikit. Nah, dia mau tanya ni insya-Allah mau jawab. Dia mau tanya katanya, apa wirid lepas sunana selepas pada asar? Jadi selepas pada asar mau nak royak pakah-pakah, nak cara ringkas-ringkas nah. Wirid lepas asar ni setengah daripada tok guru kita wa amankan waqiah. Nah. Jadi bagi fok nego, bagi fok tak nego, bagi hak duk saja. Nah, ni amalan daripada tok guru kita ada buat amal, yakni setengah tok guru buat amalkan waqiah 7 kali dan setengah daripada tok guru buat amalkan waqiah tu 12 kali. Kalau siapa dia nak beramal baca sekali tak apa dah, lepas pada asar. Jadi kita tahu nak baca apa, kita baca Quran tak apa dah, ataupun kita mulazamah bacakan waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kaziban khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa. Siapa-siapa ya nak buat amal. Lepas ni dia mau tanya, apakah wirid selepas daripada asar? Jadi yang nak royak cara mudah, dia banyak lagi wirid-wirid lain. Tapi lah ni orang kita duk berdesak harus rezeki. Orang kita duk berdesak har duit piti. Maka fok-fok kita pakat pergi buat amal isak lepas asar, yakni buat amal waqiah. Setengah daripada ulama buat amal waqiah 3 kali lepas asar. Setengah daripada ulama buat waqiah saat ni tu 12 kali. Hak tu tak usah banyak sangatlah, sekali pun tak apa dah insya-Allah. Nabi kata man qara'a suratal waqiah lam yusibhul faqru. Siapa-siapa yang beramal yang baca surah waqiah, yakni selepas daripada
daripada asar ke mana-mana tak apalah. Lepas asar ke lepas subuh, dia baca waqi'ah. Lam yusibhul faqru, tidak menipu akan dia oleh kepapaan. Wa amma waqi'ah hari-hari. InsyaAllah ibu bapa. Ibu bapa. Tuhan beri kita mudah rezeki dan tak payah dalam kerja buat kita. Terima kasih bagi saudara kita. Bagi turun dah dalam Malik Banci kita. Terima kasih banyak. Patut amba terima kasih. Patut amba mintanya kepada Allah Ta'ala. Minta Allah marzuqhum rizkan wasi'ah. Wahai Allah, minta merezekilah kepada kamu akan rezeki yang seluas-luas. Allahumma rzuqna wa iyyakum rizqan wasi'ah. Lagi pula minta Allah Ta'ala merezekikan kami dan akan kamu rizqan wasi'ah, yakni rezeki yang luas, wa hayatan tayyibatan, dan minta Allah Ta'ala kehidupan kamu kehidupan yang terbaik. Bagi saudara kita ada dah tu duk masalah hatta duit masuk dalam Malik Banci, maka amba terima kasih sepenuh-penuh hati dan minta Allah Ta'ala balas kepada kami dan kamu semua daripada rezeki yang gapo, rezeki yang luas, lagi pula wa mubarakan, dan diberkati oleh Allah Ta'ala, wa hayatan tayyibah, dan kehidupan yang terbaik. Allahumma rzuqna wa iyyakum rizqan wasi'ah wa mubarakah wa hayatan tayyibah, dan kehidupan yang terbaik, dan pula minta Allah Ta'ala berkat pada umur kamu, pada rezeki kamu, dan pada anak kamu, dan pada keluarga kamu, dan pada kehidupan kamu semua ibu bapa. Yang kedua, soalan dia mau tanya lagi. Yang kedua dia mau tanyanya, sunat berpuasa di dalam bulan Muharram ni. Bulan Muharram ni, sunat kita puasa hari Tasu'at, hari yang 9 daripada bulan Muharram, dan pula hari Ashura. Lepas tu dia kata kita nak buh sunat tasbih bila? Yakni kita buhlah tasbih ni nak buh di mana tak apa. Tapi amba royak dah tu amba di dalam, dia main tasbih tu pada bulan Muharram ni selepas daripada puasa hari Tasu'at dan hari Ashura. Maka dia mau tanya selaginya, apa hukum kita jadi imam kama dia rasa nasi ada di kaki kita. Kita tu imam ni, adakah kita keluar daripada solat dan kotak? Jawabnya, kotak kita. Ni. Jadi kita semaya kita jadi tu imam usalli fardal isya' saat ni. Usalli fardal isya' arba'a raka'atin imam. Makmum penuh di belakang kita. Tiba-tiba kita semaya saat ni tu ada terlekat nasi di kaki sebab kita belum pada nak masuk isya saat ni tu kita masuk dapurnya gomo nasi. Ni gomo nasi pa bila semaya pak wasa nasi plak bahasa bergetah di kaki nasi dah. Maka ketika ni hukum kata najis dah, amba royak dah malam tu. Masalah nasi, masalah budu, masalah gula, hak ni orang panggil hukum mubah diperharuh pada bab makan fi babil akli. Tapi apa? Haramun, yakni fi babil ibadah. Dikatakan haram dan najis pada bab ibadah. Bagi seorang imam semaya, kabar-kabar nasi ada kaki. Maka ketika ni dia kena keluar sore ke daripada masalah semaya. Kena berhenti belakang ke lagu mana? Jawab kata kena berhenti belakang. Kena berhenti belakang. Kenapa? Kerana ketika ni orang panggil muqassiruna. Kita sama-sama salah. Tu imam pun salah, makmum pun salah. Kenapa? Najis lagu ni orang panggil najis, orang panggil najis. Najis muhissiyah, najis yang boleh kita tengok. Amba nak contoh kan? Satu hari daripada para ulama kita di petani, daripada kamu ingat kita daripada Baballah Sarah. Baballah Sarah dan pula Babal Sing kita di dalam dan tuk-tuk di Taning lah satu hari ada majlis yang terbesar di Taning. Ini yang biasa ingat daripada Baballah Sarah biasa cerita dan tuk-tuk kita pun biasa cerita. Satu hari buat perhimpunan di Taning kita, tiba-tiba hak jadi teimim tu tuk belakang lah. Lepas tu nak semaya asar ke zuhur tak silap ingat. Nak semaya pak saat ni tu teimim saat ni pak saat ni tu. Tiba-tiba saat ni tu terimim tu. Tok guru juga terimim. Lelaki pun makmum daripada tok guru. Tiba-tiba hak jadi terimim tok guru saat ni ada tik cicak di kaki. Ada tik cicak di kaki pakai saklah mengeluh lah. Ni masalah ni batal terimim sore ke batal semua makmum lek belakang. Terimim sore ke makmum lek belakang batal juga semaya. Jadi duk i'ah kata setengah batal terimim sore ya makmum semua tu sah. Kata setengah, tak lagi ni, terimim batal. Makna kata batal semua, kok sekali terimim sekali makmum. Kata terimim sore. Lepas tu pakak tunggu kita pun pakak pergi tengok lah kitab, pergi tengok lah Mujarimi, Iqna' Mujarimi, Fathul Wahab, pergi tengok.
Jadi masalah tik cicak nama najis apa ni? Orang panggil najis yang pesing hissiyah. Yang pesing kita boleh tengok dengan mata lendir kita. Maka najis hissiyah ni apabila tik imi tu gigi nyok tik cicak ataupun tik imi gigi nyok kan nasi macam tu lah. Mana buat banding tu. Nasi pun orang panggil najis hissiyah dan tik cicak pun panggil najis hissiyah. Maka sekatanya kita tengoklah kitab pakak kita tengok oleh Tok Guru. Maka katanya, jagoan jawab apa tu baik? Jadi batal semua. Bukan sekadar terimi tak batal. Maka makmum lek belakang tu batal. Berlaini dan bersalah masalah terimi lupa mi asmaye ataupun terimi lupa mani junub. Hak tu lain tu. Terimi masuk semaya. Lupa mi asmaya. Saat ni kita tepuh dengan bini dia. Ataupun yang kecil lupa mi asmaya. Hak ni masalah najis ni orang panggil najis maknawiyah. Najasatun maknawiyatun. Hak ni terimi sore ya. Dia kena tubik. Ya tubik. Gigi akik tangan tubik. Lepas tu ya akik. Ya tolak sore nak jadi terimi. Bermakna kata ketika ni najis maknawiyah. Terimi saja kena kotak semaya. Terimi saja kena berhenti semaya. Adapun daripada makmum saat ni tu dikira kata sah ta'imi saat ni tu heratkan ta'ina makmum holik belakang nak jadi ta'imi maka ta'imi gimi asmai semula kalau tak mani junub gimana junub nah tu patut mau nak jawab soalan dia mau tanya malam ni sikit dah banyak soalan malam ni Allah nak jawab tak ada ni kalau tak ada pun maaf lah ibu bapa mau nak jawab setengah-setengah ni dah dah dia mau tanyanya soalannya kohai Allah Subhanahu wa taala sahai babo suka pak keng reng. Terima kasih sama-sama. Minta demo pun sihat, ambo pun sihat, maka minta belah Allah Taala wi nyamu ko amok boleh duk royak sikit sebanyak kerana nak kita turut dan tidak lakah pada tok guru suruh royaklah masalah ilmu sikit sebanyak intisyarul ilmi sebagai nak sebarkan ilmu-ilmu. Mintalah doa pada ambo dan kepada kamu semua daripada ibu-ibu dan bapak pakak-pakak sihat boleh duk menyampaikan ilmu boleh muzakarah sikit sebanyak lagi hal yang mana ambo boleh royak nah ambo boleh cerita nah mintalah selamat belaka dan sihat belaka pada malam ni hingga seterusnya dah terima kasih belaka ni terima kasih belaka nah lepas tu terima kasihlah orang duit masuk tu lepas tu balik banci tu nah ambo dah buat masjid lah ni siapa dia wasa suka lah ni bukan paksa wasa suka nah masjid tengah-tengah duk nak insyaallah itu jadi sedekah jariah bagi kita semainai wairian maidai rian tuk wan niก็เลยต้องมาฟังและเรียนรู้กับบาบอช่องทางนี้แหละtak ada pola tu dia tanya babo nasihat ผู้ชายที่แต่งงาน2ทำไมเหมือนกันนาฟก็ไม่ให้ tu tak ada apa puak bini dua tu deh. Wi nafkah nak wi sama tu tak sama sengit tu dengan akhirat esok tu. Puak bini dua tu, puak bini dua. Puak bini dua gili pun kena wi sama kalau 2 hari belaka. Kalau duduk lemok tua lemok muda tak boleh mari tu. Hak tu kena minta izin. Kalau mok tua tak benar tak boleh duk gi. Kalau gi tu kita kena tanggungjawab. Misalnya hari ni kita duduk lemok tua, berapa hari? Sehari sore. Sehari lemok tua, sehari lemok muda, sehari lemok tengah. Maka hari kita duk mok tua tak leh tu nak gi buat duk lemok muda, nak gi buat peras lemok muda, nak buat standby lemok muda, nak gi buat relax tak leh. Kalau mok tua tak izin, kita lah kena tanggungjawab dan kita kena tanggung di hadapan Allah. Ingat molek fok bini 2 bini 3 ni banyak ni. Banyak fok kita bini 2 bini 3 tak sama dia dah masalah giliran dan tak sama masalah nafkah. Maka di akhirat esok fok ni kena tanggung di hadapan Allah Taala. Masalah giliran akan ditanya satu persatu oleh Allah Taala. Masa ni munduk lemok tua gana munduk gi berat lemok muda, gana hak ni mok tua gana munduk berat mok tengah. Tuhan kan soal tanya, pas nafkah mok muda Allahnya beli mah, beli cicing, beli gapo. Lemok tua sekarang habuk tak ada. Ni tak kena, tak betul fok bini-bini ni. Dia banyak dok royak kat ambo ni. Bak ambo tu wi lagu tu, lepas tu nak royak atau fok mak anak ni banyaklah mai saudara pak, banyaklah mai sihir. Hamo nak beringat kepada fok tina saat ni fok tok laki, giliran nafkah, lepas tu masa-Allah hak fok tina pula. Apabila jadi mak anak ni banyak sangat duk mai sihir-sihir. Kalau mak tua tak kuat, mak muda kuat.
Kalau mok muda tak buat, mok tua buat. Ha, ni duk jadi macam-macam deh. Kadang-kadang hak mok muda buat, bila gilik mok tua, Allah tak nak nafsu sikit abuk. Nah, ha, lagi pula syahwah pun tak ada sikit abuk tika duk mok tua. Kodok tu jadi panas deh. Ha, tu beringat-beringat weh, akhirat esok ditanya satu persatu tu. Belahlah nak lepas soalan di hadapan Allah Ta'ala. Deh. Salam babo cak tamwa tamai UDD. Ko rusuk kun luk teng hua. Jadi makna katanya ya tanya babo ya kata gano babo duk dia wasa kun luk yani diri bulu romo. Diri bulu romo ni nyak macam ibu-ibu dan bapak-bapak amon nak tua we. Jadi diri bulu romo kadang-kadang diri bulu romo kerana takut menakut dak diri bulu romo gak supaya kita lalu demo kata sini tempat musik ni nampak besar betul ngapa? Ha, kadang-kadang nampak betul kota besar payah. Kamu kita tak ada nampak lagi dia meroyaklah tu ya. Diri bulu romo ya takutkah tu? Ha, nampak dia meroyak dak kawan malam tu dia buat nah betul kota besar payah. Pas dia meroyaklah tu kita tak ada nampak lagi lalu kok tu diri bulu romo ya. Leh, ha tu kunluk. Kadang-kadang kunluk saat ni tu, kerana apa? Kerana takut kok orang. Ha deh, ya takut kok orang dengan takut ke hatu ya tak supa, ya takut ke hatu ya nak beli romo kok ni. Ngadi bulomo kok tangi, mari kok tah belakang. Kalau mesin di bulomo mari kok depan, ha ni ya bukan hatu. Ha takut kok orang. Lepas tu amon nak tua so. Amon nak tua pada ibu bapa dengar, lepas tu minta perhatian dah. Jadi bagi siapa dia duduk lah rumah, bahasa kedebah. Debat tuk patu nalin pah patu bahasa diri ya ning amon royak di dalam rumah bagi siapa kalau macam ning bermakna kata dalam rumah demo tu ada penyakit sihir dan siasat ni monok tua mudah-mudah. Jadi kalau kita duduk dalam rumah kalau bahasa diri rumah ya pasu bahasa debat bukan takut kok orang tak ada takut kok orang tengok tu tak ada apa tengok tapi bahasa kedebah bahasa kenaling. Maka ini boleh kita tahu kata dalam rumah kita tu ada benda tak molek, ada benda sehat. Saat ni dia mau telefon kat amon, dia mau tu mari ambil air tawar lah sikit sebanyak tu. Dia ambil air tawar, kita pun hantar air tawar dia. Lepas tu semalam saat ni tu, lepas ngorek saat ni, nyo jadi selak lebih, mu anak tu selak lebih. Amo yak dah air tawar morning kalau makan lagi kalau ada nyakit sihir ada nyakit hatu setan dia mau nak menyocok dia mau nak sakit lagi pula dia mau nak berdiri lagi pula dia mau nak berasa gatal berasa demam hak ni air tawar hak mau dak atas dan orang biasa mari beda pas saat ni tu hak baru marang tu malam pas gorek saat ni tu Allah di dua muk saat ni anak ngamuk nyo teriak siapa selok kedua-dua mau dak yak dah sebab tu di dalam rumah kalau kita duduk saja-saja wasa kenaling duduk wasa kedebar diri bulu rumah boleh celah dalam rumah demo tu ada benda pelik benda apa benda hak kita tak gari yakni makhluk yang halus makhluk halus dah Allahu akbar pecah-pecah tak ada tu mai kok mau kecek dah tengah je tak ada kecek masalah sakoyo ni daripada keruk daripada daripada reda merah reda tak tahulah ibu apa amo pun tak faham juga tinggi doa daripada reda jadi sakoyo tu lima daripada keruk hitam keruk merah keruk kuning tak tahulah macam-macam daripada reda ni faham tak masalah ni abai dulu abai lagu mana lah ni abai lagu mana tu kita kena tahu juga mana nak selikan oleh jin-jin dan syaitan kepada kita. Tu masalah kalau berdiri bulu rumah tu lagu tu lah nakak dia. Jata salam babo hai babo ke apa ni? Klaica rup hai tangtan. Alhamdulillah terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Minta babo lepas pada penyakit, minta doa, minta ambo dan pula orang berdoa minta selamat, minta jah pada bala-bala semua minta Allah boleh menyapai ilmu sikit sebanyak lagi. Bang Moti Tamheng. Apa ni? Tamtang. Kau ตายนานแล้วแต่มีคนเห็นเด็กวิ่งเล่น เด็กร้องไห้ถามว่าไซตอนหรืออะไรที่ทำผีเด็ก Terima kasih. Jadi masalah tok bidai hak dok tamtang yakni dok jatuhkan anak. Ani mau nak cerita hak sungguh ni buat apa? Jadi ada satu hari. Ning tok bomo ingat foto tok bidai sama qabilah bahasa Arab panggil qabilah, yakni tok bidai. Jadi di kawasan jalan kita ni amon oyak nah, tok bidai hak pesin dok jatuh anak pasti banyak anak-anak muda lah ning.
Duk kawasan jalan, kita tak tahulah budak mana-mana. Dah ramai daripada duk dalam jalan ni. Duk pak beret ke apa gitu ni. Makanya pergi perut besar. Ramai dalam jalan kita ramai sangat deh. Ramai daripada fok-fok mengaji ni ramai. Maka ya adalah kemudian nak apabila perut besar, nak klik rumah takut orang tua tahu. Takut ayah tahu, takut ibu tahu. Maka pergi berjatuh anak dengan Tok Bidai ni. Maka Tok Bidai seorang ni banyak fok-fok pelajar dalam jalan. Mau tak seroyaklah kawasan mana. Nah, tapi kawasan dekat-dekat Muhammad ni. Jadi satu hari, ibu bapa. Nah, ni nak kata, satu hari tu, jadi ada budak Tok Pakir dua orang saat ni tu lalu pergi saat ni. Lalu pergi saat ni ke petang hari tu, lalu saat ni tu, minta berhenti Tok Bidai, hak duk berjatuh tam-tang orang ni. Dah, asmi minta nak semaya goreng. Minta nak semaya goreng saat ni tu, maka budak tu pun asmai minta Tok Bidai ni nak semaya goreng lah. Bila saat ni asmaya syiak dah saat ni tu nak tahmuh ya nak nak takbir. Bunyi budak yak seria wah teriak. Ni kan ni? Ni syaitan. Dan ini daripada jin. Jin mana? Daripada jin dan setan yang dia duk bunuhkan anak yang hidup-hidup. Dia mengapa dia tuikkan anak dalam perut bagi seorang yang mengandung dengan tak ada pak. Maka itu daripada syaitan. Syaitan jin itulah musyakal dan jin itulah perupanya. Maka budak Tok Pakir apabila semaya, bertakbir bunyi budak yak seria. Teriaklah apa itu ni. Budak ni pun lari turun pergi muh satu lagi. Maka pergi semaya sana, dia tanya muh di sana. Dia kata rana kat weh ataupun beh amo semaya moh mik tu ni ataupun moh tu dah apabila mau nak takbir saat ni tu Allah nak bunyi suara budak duk teriak pada mata tertulah beh mu nak tahu tu moh Tok Bidai duk berjatuhkan orang duk tamtang bagi budak-budak muda duk berjatuhkan akan anak. Maka dia mau tanya sini hindik wing len dik rong hai tamwa syaitan re arai syaitan dah ya gini ngai bu apa. Kalau kita duk dengar dah, ya syaitan ni ya tak pergi. Apabila kita buat macam tu, ya syaitan suka sangat apabila Tok Bidai ya tuik perak anak le perut berdarah yak merah. Makna kata syaitan tu duk tunggu tu, duk tunggu. Lepas tu Tok Bidai sendiri tu pun dia bukan manusia dah tu. Dia syaitan dah. Orang panggil syaitan ins, orang panggil syaitanul insi, syaitan manusia. Sebab tu dia sedak tu apabila boleh tuik perak tu, dia menyak. Maka syaitan jin dan syaitan manusia sekali. Tok Bidai syaitan manusia dan jin saat ni dia suka sangat apabila Tok Bidai perak dia tuik anak le perut. Maka dia sangat suka. Maka syaitan-syaitan pun suka duk kawasan tu. Sebab tu kalau rumah kita tak sewi syaitan duk, maka malam-malam kita katuk bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita kena rajinkan baca Quran dan kita kena rajinkan baca zikir. Sebab dalam rumah kita apabila malaikat rahmat duk, malaikat rahmat ia akan hamakkan syaitan-syaitan. Faham Tok Bidai ni dia duk kerjalah ni semua, duk tamtang semua jatuh nak semua. Siapa dia nak duk dengan dia? Syaitan-syaitan nak bersahabat dia, syaitan-syaitan nak duk sekali dengan dia nya. Tu. Yang beginilah ibu bapa mudah-mudahnya kalau tempat malaikat rahmat duk, tempat kita baca Quran, tempat kita duk berzikir, ya syaitan ya tak duk di situ. Tapi kalau tempat kita duk penuh dengan maksiat, duk buat bunuh orang apa gitu ni, situ syaitan aku suka situ. Oh, aku manis di situ. Tu dia. Ibu bapa jadi rahmati nah. Minta jauhlah daripada benda ni semua nah. Sama-sama kita jauh, sama-sama kita saat ni tu nah. Mau nak jawab selagi. Kita solat berjamaah, orang kemudian makmum batal. Tanya imam tak buat lagu mana? Jadi kita solat berjamaah ramai-ramai. Orang ramai-ramai orang lah. Beratus-ratus ke 4-5-60. Kemudian makmum batal. Makmum tu pergi batal semaya. Tanyanya imam nak buat lagu mana? Makmum batal. Pana buat guna tikmi tak boleh kecek ni. Tak sungguh tikmi tak. Yang cedok tu baik. Tak boleh supaya dia mau duk goyak tu lah. Sebaya 3 orang. Fok-fok hak pandai-pandai belakang. Demo ni kecek. Demo tu kata tak nak. Demo 2 orang belakang tu nah. Mak tikmi duk dapat. Makmum duk belakang duk kecek 2 orang tu gini. Oh ya kata kawan semaya rakaat pertama tu ingat situ demo ni kata kawan ingat Madinah. Tak email fokmu ni dah kecek laku sore tak kecek. Tak email macam ni kecek juga. Pas ni dia kata kita solat berjemaah ramai-ramai.
Kamar dia makmum batal, tanyanya Imi nak buat lagu mana. Tok Imi tak boleh buat lagu mana. Tak asal Tok Imi kata, "Hei, jangan nak batal, jangan nak tubik." Tok Imi nak kecek tak boleh. Cumanya makmum tu hak batal, apa boleh batal dengan ketuk, boyo nak tubik tu, dah, dia kena akik tangan. Hak sunat. Tu cara makmum kena akik tangan. Tok Imi tahu tu batal tu, pafok belakang tahu, dia ketuk lah tu. Akik tangan, kena akik tangan. Akik dera naik. Kalau tubik siah tu, dah, dia mau pun tahu Tok Imi nak buat lagu mana. Adapun kalau teriming saat ni tu dia gitu lupa nak baca kunung, makmum nak jaga teriming kan? Subhanallah, subhanallah. Kalau fok jatuh tak ada pihak kata subhanallah, tino je reti, fok tino ngaji sikit. Tok tino nak kata subhanallah boleh tak? Tak boleh. Tino je kena tepuk tangan, kena tepuk paha ya. Ni fok tino. Misalnya fok jatuh hak maya ni tak reti ataupun terlupa. Teriming lupa kunung. Makmum kata dah, makmum lek jatuh lelaki tak ada kata subhanallah. Teriming orang ngaji tahu dah dia mau jaga kawan lupa gapo-gapo ni. Lupa kunung. Klik semula. Kalau misalnya lek makmum jatuh tak ada kata subhanallah. Ketika teriming saat ni terlupa kunung, maka makmum lek tino kalau tahu tu kena tepuk nal paha ya. Tepuk paha. Tepuk kau ni nah, tepuk kau ni. Bukan tepuk ni. Tepuk ni. 3 kali nah. Gitu lebih kurang. InsyaAllah lah ibu bapa panjang kali. InsyaAllah hamba jawab semula pula nah. Hamba jawab semula. Patuh mana boleh buat amal. Mana amal boleh make pakar. Maka itu daripada Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah. Hak mana hak tak boleh pakai tu daripada kejahilan amma. Amma agak kemaalah ibu bapa ada terkasar bahasa. Terkasar tutur kasar daripada kecek pe. Amma agak kemaafan daripada ibu bapa semua. Dan pendengar-pendengar semua, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada malam ni, maka amma terima kasih banyak sama daripada hak demo khairat masuk pada masjid dan pula kepada mereka yang berdoa untuk amma. Amma terima kasih banyak-banyak kepada pendengar dan peminat semua. Doalah kepada amma. Boleh hamba duk mengajar sikit-sikit, boleh duk royak sikit-sikit ilmu-ilmu Allah yang ada dalam dada. Maka amma pun nak tunailah wasiat-wasiat daripada guru-guru yang duk pesan kepada amma sebelum daripada amma ni. Duk masa duk mengaji tu duk wasiat so amma mengajarlah sikit-sikit pun, walaupun tak ramai orang, walaupun tak banyak murid pun, tapi mau mengajarlah. Ni mula tok dalam kita besar, maka kita pun nak turutlah jinjak lakah dia sikit sebanyak yang kita kuasa. Maka di hari ni kita nak buka pondok tak boleh, nak mengajar tak boleh. Cuma kita boleh buat laisut ni sikit sebanyak. Mudah-mudah ilmu ni ibu boleh pakai, bapa boleh pakai, saudara-saudari, hadirin hadirat dan peminat-peminat semua boleh pakai wikmi wa amal. Mudah harapnya mintalah ilmu hak setunas patah dua kata hak mau kecek malam ni. Minta jadi keberkatan untuk amma sendiri dan untuk keluarga dan anak amma dan semua kepada kamu-kamu semua daripada ibu bapa semua. Dengan qadani dulu aku qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.